Topik kita pada hari ini ialah tentang Penan. Pertama sekali, Penan ialah orang asli nomad yang tinggal di Sarawak dan Brunei. Walau bagaimanapun, terdapat hanya satu komuniti kecil di Brunei. Kira-kira separuh daripada kaum Penan di Brunei telah memeluk Islam, walaupun secara dangkal. Penan adalah salah satu pemburu dan mengumpul terakhir. Orang Penan terkenal dengan tabiat molong mereka, yang bermaksud tidak pernah mengambil lebih daripada yang diperlukan. Sehingga membalik selepas Perang Dunia II menetap banyak Penan, terutamanya di daerah Ulu Baram tetapi juga di daerah Limbang. Majoriti Penan adalah pemburu mengumpul nomad. Mereka memakan tumbuh-tumbuhan yang juga digunakan sebagai ubat dan haiwan dan membuat pakaian dan tempat perlindungan daripada kulit, bulu dan bahagian badan mereka yang lain. Penan ialah suku bumi pugar di Sarawak. Mereka banyak tinggal di hutan berhampiran dengan Limbang, Gambang, Bintulu dalam kawasan Ulu Baram. Menurut kajian Penan, dikatakan berasal dari suku Kenyal yang berhijrah dari Sungai Apo Kayan di Kalimantan berdasarkan persamaan adat, budaya dan rupa. Tradisi suku Penan dikenal sebagai suku nomadik di Sarawak. Suku ini mula meninggalkan kawasan pegunungan dan tinggal menetap di kawasan tanah rata atau kawasan pesisiran pantai sejak lebih dari 100 tahun. Mereka bercucuk tanam, terlibat dengan aktiviti perdagangan barter dan menukar kepercayaan kepada adat, bungan atau keagamaan Kristian. Di antaranya, terdapat sebahagian daripada mereka memeluk agama Islam yang dikenali sebagai suku Penan Muslim. Golongan ini tersebar di berhampiran dengan pesisir pantai, iaitu di bahagian barat Sungai Baram dan di hilir lembah Sungai Nia. Pada abad ke-20-an, terdapat 5 daerah Penan Muslim di lembah Baram Nia, iaitu Bakong, Mesekat, Nia, Sububon, dan Suai. Kajian terbaru menemukan batu nisan Penan Muslim yang bertarikh seawal tahun 1938. Menurut Nidam lagi, pada akhir 40-an dan awal 50-an, belum ramai suku Penan yang memeluk agama Islam. Contohnya, di Mesekat, hanya 3 keluarga daripada 60 keluarga yang memeluk agama Islam. Begitu juga dengan di Sebubun, hanya 3 daripada 50 keluarga yang beragama Islam. Bilangan yang ramai memeluk agama Islam di Suai, iaitu terdapat kira-kira 30 daripada 40 orang yang memeluk agama Islam. Bilangan suku Penan Muslim telah bertambah ramai dan banyak kampung Penan Muslim yang wujud pada masa kini. Contohnya, Kampung Tanjung Berlipat dan Kampung Iran. Selain itu, kajian juga menunjukkan Penan Muslim juga terdapat di Bintulu, iaitu Kampung Penan Muslim Batu 10 di hilir Sungai Kemenah, Bintulu. Seterusnya, bahasa Penan. Dari sudut linguistik, bahasa suku Penan asli adalah dalam kelompok bahasa Kenyal. Setelah Penan memeluk agama Islam, mereka telah meninggalkan bahasa Penan dan memilih bahasa Bintulu sebagai bahasa pertama. Dari sudut linguistik sejawari, bahasa Bintulu tergolong dalam kelompok bahasa Sarawak Utara, tetapi masyarakat mendawatnya mirip dengan bahasa Melanau. Suku Penan Muslim memilih bahasa Bintulu walaupun berlainan keluarga bahasa dengan bahasa Penan. Mereka tidak memilih bahasa Iban yang merupakan lingua franca di daerah Baramnya dan seluruh Sarawak. Bahasa Bintulu yang sinonim dengan bahasa Islam telah dipilih oleh suku Penan Muslim kerana bahasa ini adalah bahasa ibunda suku Bintulu di lembah Kemenah dan mereka adalah beragama Islam. Walaupun dialek Melayu Sarawak juga sinonim dengan bahasa Islam, namun pada tahap awal belum luas tersebar ke bahagian utara Sarawak dialek Melayu ini. Setelah 2 atau 3 generasi bertukar bahasa dan agama, generasi muda Penan Muslim pada zaman kini hanya berbahasa Bintulu sebagai bahasa pertama. Cuma golongan tua yang masih kompeten dalam bahasa Penan. Sebelum tahun 1950-an, kebanyakan masyarakat Penan sering berpindah randah. Sejak 1950 hingga kini, kerajaan negeri dan mubalik Kristian dari negara lain telah bekerja keras untuk menempatkan Penan di kampung-kampung berasaskan rumah panjang seperti kumpulan orang asli Sarawak yang lain. Sesetengah orang, terutamanya orang muda, kini menanam padi dan tanaman lain di kebun mereka. Yang lain memakan sagu, buah-buahan, hutan dan mangsanya, termasuk babi hutan, kijang, ulah, monyet, burung, katak, biawak, siput dan juga belalang. Mereka tidak menekankan hutan kerana mereka mengamalkan molong. Mereka bergantung pada hutan dan ia memberikan mereka semua yang mereka perlukan. Keleput atau simpitan diperbuat daripada pokok belian digunakan untuk menangkap mangsa mereka dan ia perlu diukil dengan ketepatan yang luar biasa menggunakan gerudi tulang. Kayunya tidak terbelah seperti di tempat lain, jadi lubang harus sempurna walaupun dalam jarak 3 meter. Sebatang pokok di alam liar yang dipanggil pokok tajam mempunyai lateks toksik yang boleh membunuh seseorang dalam beberapa minit.
Tapak sagu digunakan untuk membuat dat. Dikatakan bahawa Penan nomad tidak berkata terima kasih kerana bantuan diandaikan dan tidak memerlukan terima kasih. Jadi mereka tidak berkata terima kasih. Walau bagaimanapun, di kawasan yang lebih menetap, perkataan jen kenin yang bermaksud berasa baik digunakan sebagai sejenis terima kasih. Hampir tiada Penan kekal di Brunei dan cara hidup mereka berubah kerana mereka terpaksa tinggal di penempatan tetap dan menanam tanaman sepanjang tahun. Masalah yang dihadapi oleh kaum Penan. Orang Penan menghadapi masalah kekurangan makanan. Hutan tempat mencari sagu, buah-buahan dan sayur-sayuran telah dimusnahkan oleh kegiatan pembalakan. Ada keluarga yang terpaksa memakan nasi bersama garam atau bubur kosong sahaja kerana ketiadaan punca pendapatan. Sungai yang selama ini memberkatkan ikan kepada mereka telah tercemar. Hakisan tanah berlaku secara berlangsungan. Haiwan di hutan berdekatan sudah lama berkurangan dan tanah ladang tidak lagi subur kerana tanah-tanah ini merupakan bekas kawasan pembalakan. Orang Penan dikatakan tidak diberi latihan pertanian termasuk cara-cara menyediakan baja dan bantuan sumber seperti biji benih sayur-sayuran. Kononnya orang Penan tidak menerima bantuan untuk membina kolam-kolam ikan ataupun projek peternakan. Haiwan dan ikan selain bahan-bahan hutan lain seperti rotan, dharma, dan gahulu untuk dijual suka diperolehi kerana pembalakan dan pencemaran sungai serta bunyi bising aktiviti pembalakan. Berbagai penyakit selalu dihadapi oleh mereka. Contohnya demam panas, demam campak, batuk, sesemar dan penyakit kulit. Mereka tidak berupaya membayar yuran persekolahan anak-anak, mendapatkan perkhidmatan perubatan dan pergi ke bandar terdekat untuk menyelesaikan urusan-urusan penting. Bekalan air dan udara yang tercemar telah menyebabkan mereka menghadapi masalah kesakitan perut, penyakit kulit, penyakit mata dan ketahanan badan yang lemah dan kemudiannya memberikan berbagai masalah kesihatan yang lain. Perumahan yang serba kekurangan. Rumah panjang yang selesa. Tidak mempunyai sumber kewangan untuk membeli bahan pembinaan dan mengupah kontraktor rumah serta tenaga buruh mereka. Tuntutan atau permintaan masyarakat Penan. Hentikan kegiatan pembalakan. Hentikan projek peladangan kelapa sawit di tanah adat mereka. Tangguh dan batalkan pembinaan empangan jana kuasa dan bekalan air di tanah adat orang Penan. Meminta periktirafan ke atas hak turun-temurun pribumi Penan. Meminta kerajaan membantu dari segala segi termasuk perumahan, kesihatan, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Tindakan masyarakat Penan mengatasi masalah. Banyak komuniti Penan membantah pembalakan tanah mereka dengan menyekat jalan yang dipotong walaupun hutan oleh syarikat pembalakan. Lebih dari 100 Penan tangkap. Penan telah menggegalkan dengan mereka dan terus melancarkan sekatan terhadap syarikat-syarikat. Ada yang berjaya menghalang syarikat-syarikat daripada memasuki tanah mereka, tetapi yang lain telah melihat banyak hutan mereka hancur. Sesetengah pekerja syarikat telah mengancam Penan dengan kematian jika mereka terus menentang, dan yang lain dituduh merogoh gadis dan wanita Penan. Kelangsungan hidup mengesah pihak berkuasa Malaysia untuk mengiktiraf hak Penan ke atas tanah mereka dan menghentikan semua pembalakan, ladang kelapa sawit, pembinaan empangan dan pembangunan lain di tanah mereka tanpa persetujuan mereka. Sejarah masyarakat Penan dipercayai berasal dari hulu Sungai Kayan. Sekarang Penan adalah subkumpulan orang asli di negeri Sarawak dan di kategori kedua kumpulan. Penan Barat tinggal di sepanjang Sungai Rajang dan Penan Timur tinggal di sepanjang Sungai Baram. Walaupun populasi mereka yang tinggal hanya sekitar 1,500 orang sahaja selepas perang, namun populasi ini meningkat kepada 16,000 orang dengan pembangunan perubatan, kerajaan dan program kesihatan selain dibangunkan lebih banyak sekolah-sekolah untuk mendidik generasi muda golongan Penan. Hanya orang tua Penan yang masih mengekalkan pakaian tradisional cawat, pergelangan tangan dan lubang besar telinga. Royal Abeng ialah puisi epik mereka yang paling popular. Malangnya sepihan kecil epik telah dilupakan kerana generasi muda kehilangan minat terhadap tradisi lisan. Kerajaan terhadap Penan Janjan. Kerajaan berusaha dalam segenap aspek demi membantu suku kaum Penan. Kerajaan turut membangunkan sekolah, klinik, jalan kampung dan kemudahan lain untuk kesejahteraan kaum Penan. Kerajaan berjanji memberi bantuan
kewangan, kemudahan kesehatan, jalan raya dan sebagainya bagi menyelesaikan masalah penderitaan dan kemiskinan orang Penan. Sebahagian hutan di Ulu Baram dan Ulu Limbang telah dijadikan hutan khas kaum Penan, tapi tiada penjelasan lanjut mengenai status hutan ini dari segi undang-undang. Kerajaan Sarawak setuju memberi peruntukan tahunan sebanyak RM1 juta untuk kaum Penan untuk meningkatkan mutu kehidupan kaum Penan. Inilah pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.